Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dikisahkan dari Nabi Yahya Ibn Zakaria alaihi masalam bahawa iblis menampakkan diri kepadanya dengan membawa gantungan. Maka Nabi Yahya AS bertanya, apakah ini? Yang ini dikatakan dibawa satu bekas yang tergantung. Lalu ditanya, apa di dalamnya itu? Ia adalah, katanya iblis, ia adalah syahwat yang diburu oleh anak-anak Adam. Maka Nabi Yahya AS bertanya, apakah engkau menemui dalam gantungan itu adanya untuk aku, yakni yang berkaitan dengan syahwat? Maka katanya tidak. Kerana Nabi Yahya ini orang yang menahan hawa nafsunya. Lalu katanya tidak, kecuali jika pada satu malam, yakni pernah pada satu malam engkau merasa amat kenyang, engkau merasa kenyang, maka dengan itu kami, yakni iblis, membuatkanmu merasa berat untuk mengerjakan sembahyang. Ada sekali saja katanya kamu mengikuti syahwat nafsu kamu, iaitu kamu makan dengan kenyang. Maka dengan itu, disebabkan kamu makan dengan kenyang itu, menyebabkan para iblis itu memberatkan Nabi Yahya AS melakukan salat. Maka bila mendengar macam itu, Nabi Yahya teringat, ya ada sungguh pada satu masa aku makan hingga kenyang, hingga berat aku nak mengerjakan salat. Kata Nabi Yahya AS, tidak diragui lagi bahawa selepas daripada ini aku tidak akan kenyang lagi. Maka jadilah Nabi Yahya orang yang sentiasa lapar, kerana ingin menjaga ibadah kepada Allah. Lalu dikatakan nafsu makan ini perlu ada, kerana dengan makan menguatkan tubuh badan kita. Tapi pastikan tubuh badan kita yang Allah beri kekuatan dengan sebab kita makan itu adalah untuk menggunakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi apabila kita makan, dilarang makan terlalu kenyang, kerana terlalu kenyang ini memberatkan tubuh badan kita untuk melakukan ibadat. Dalam waktu yang sama juga, terlalu kenyang juga menyebabkan kita cepat mengantuk dan membawa kepada tidur. Apabila kita banyak tidur, maka pendeklah umur kita. Apabila umur kita tidak panjang, sedikit pula amalan kita. Apabila amalan kita sedikit, maka jadilah kita orang yang rugi, wal-iyazubillah. Dan juga bila mana sahaja tubuh sudah berat dengan makanan, makan terlalu kenyang, mengantuk, mendatangkan sifat malas. Maka jadilah orang yang selalu makan terlalu kenyang, menyebabkan dia malas untuk melakukan ibadat. Nabi SAW mengajar kepada kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dengan Allah daripada sifat lemah, yakni lemah nak melakukan ibadat, dan juga sifat malas, malas dalam nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan orang yang tidak pernah kenyang sepanjang hidupnya kecuali satu hari, yakni Nabi Yahya AS.
Satu hari saja dia kenyang. Berat dah dia nak sembahyang. Nabi Yahya AS selepas daripada itu, sepanjang hidupnya, Nabi Yahya banyak berlapar, sentiasa berlapar. Apatah lagi orang yang tidak pernah lapar. Kita pula tak pernah lapar. Nabi Yahya sepanjang hidup lapar, kecuali sehari saja kenyang. Kita sepanjang hidup kenyang, tapi adalah maknanya kita lapar. Itu pun bulan Ramadan. Lalu dikatakan bahawa bagaimana kalau orang itu sentiasa kenyang. Sentiasa kenyang, maka dikatakan bahawa sudah pasti orang itu tidak gemar dalam melakukan ibadah. Apatah lagi bagi orang yang tidak pernah kenyang satu malam pun sepanjang hidupnya. Bagaimana ia tidak pernah lapar sepanjang hidupnya, bagaimana ia dapat ataupun dapat merasa gemar, suka dalam melakukan ibadah. Maka antara sebab orang-orang soleh boleh melakukan ibadat yang banyak, mereka melatih diri mereka itu tidaklah makan terlalu kenyang. Dan dengan sebab itu mereka kurang mengantuk, maka kuranglah mereka tidur. Bila mereka orang-orang salihin ini kurang makan, kurang tidur, maka banyaklah mereka itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihi salam bahawa pada satu ketika Nabi Yahya ini dia pernah makan roti gandum. Roti daripada gandum itu sehingga kenyang. Lalu pada malam itu dia tidur. Dan oleh kerana dia makan kenyang, malam tu dia tidur, dia meninggalkan amalan wirid dia setiap malam dia buat. Amalan wirid yang dia lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Yahya alaihi salam, "Ya Yahya, apakah engkau menemui sebuah rumah yang lebih baik bagimu daripada rumah aku?" Katanya Allah Ta'ala, "Atau apakah engkau menemui jiran tetangga yang lebih baik bagimu daripada berjiran dengan aku? Demi keagungan dan kemuliaan aku," kata Allah, "kalau engkau melihat syurga Firdaus Allah, dan kalau engkau memandang kepada neraka Jahannam, nescaya engkau akan menangis dengan nanah yang bercampur darah sebagai ganti air mata, dan engkau mengenakan baju besi sebagai ganti tenunan kasar." Satu ketika Nabi Yahya AS makan roti. Bila makan roti kenyang, tidur, tinggal amalan wiridnya. Bila tinggal amalan wiridnya, Allah Ta'ala tanya, mana lebih kamu utama? Kamu utama tidur ke ibadat? Kamu bersama dengan perbuatan kamu ini pun, ataupun dengan beribadat kepada aku, berjiran aku, yakni bersama dengan aku. Dan kalaulah kamu melihat akan syurga aku, nescaya kamu kalau kamu akan melihat syurga aku, yakni syurga Firdaus, nescaya kamu akan meninggalkan segala syahwat, beribadat kepada Allah. Dan kalau engkau melihat akan neraka Allah, masa engkau akan menangis. Menangis dengan air mata bercampur darah dan nanah, lantaran rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat takwa ini menyebabkan seseorang itu dapat meninggalkan nafsu yang melalaikan ia kepada Allah. Maka seseorang yang mengingatkan akan kematian, sebagai contoh, bila dia banyak ingat kepada kematian, maka sudah pasti kecenderungan hatinya kepada akhirat. Bila hati sudah cenderung kepada akhirat, maka membangkitkan dia akan amal. Maka dengan itu mengingati mati boleh mengalahkan nafsu yang membawa kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Imam Al-Ghazali di sini menyuruh kepada kita, hendaklah kita ini sentiasa menahan, melakukan riadah amalan, melakukan wirid, dan juga menahan hawa nafsu kita agar kita berjalan kepada Allah dalam keadaan Allah meradai kita, kita meradai Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut berdiri di hadapan Allah taala satu hari nanti, maka dia akan cuba sedaya upaya menahan nafsunya supaya dia selamat di negeri akhirat kelak. Maka kata ulama, kesusahan, kepedihan, kepenatan kamu ibadah di atas muka dunia sesaat menyebabkan kamu ini mendapat bahagia selama-lamanya. Tetapi kamu mengikuti syahwat, kamu mengikuti nafsu, kamu duduk dalam kelalaian seketika, menanggung azab yang berpanjangan. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosa kita. Moga-moga Allah memberi kekuatan kepada kita dalam menahan hawa nafsu dan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk dalam bab seterusnya mengenai nyanyian. Al-Qadhi Abu Tayyib meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah taala, dan juga Imam Malik rahimahullah taala, dan juga Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, dan juga Al-Imam Sufyan Tsauri rahimahullah taala, dan sejumlah ulama-ulama sufi. Mereka mengumpulkan pendapat-pendapat mereka mengharamkan mendengarkan nyanyian yang menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana-mana nyanyian yang membawa seorang itu lalai kepada Allah, sama ada memuja dia akan wanita ataupun memuja dia akan kehidupan dunia, ataupun membawa kepada kecenderungan mendorong kepada kemaksiatan, maka ulama-ulama menyatakan perkara itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka haramlah orang yang mendengar. Bila haram orang yang mendengar, maka haramlah juga orang yang menyanyi. Bila haram orang yang menyanyi, maka haram juga orang yang memainkan alat. Ya, memainkan alat. Maka demikianlah perkara itu membawa kepada pengharaman oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan oleh ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan di dalam kitabnya Adabul Qada bahawa nyanyian adalah permainan yang dimakruhkan yang menyerupai kebatilan. Barang siapa banyak mendengar nyanyian, ia adalah orang yang bodoh yang harus mengulang kembali syahadahnya. Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, kata orang, nyanyian ini perkara yang dimakruhkan. Dimakruhkan itu adalah perkara yang dibenci. Disebut dibenci. Hendaklah ditinggalkan. Yang membawa kepada kebatilan. Walaupun perkara itu dalam nyanyian itu benar, tetapi benda itu batil. Maknanya tidak dibenarkan, tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau orang tu nyanyian itu benar, kata dia menyanyi, dia kata dia ada sebuah istana, dia cerita nyanyian dia. Betul lah, dia memang ada, tetapi buat apa cerita, kenapa ni tidak membawa manfaat. Ataupun dia nyanyi memuji seorang wanita, dan dia kata wanita itu cantik. Ya, wanita itu memang cantik, benar kenyataan dia, tetapi membawa kepada kebatilan. Apa makna batil? Yakni perkara yang membawa kerugian di negeri akhirat. Maka tak ada apa-apa pun. Maka bila mendengar sini kata Imam Asy-Syafi'i, sesiapa yang mendengar nyanyian itu, maka dia kena mengembalikan syahadah, ucap kalimah kembali, la ilaha illallah. Ni kata Imam Syafi'i. Tukar, kita boleh tukar. Tukar macam mana? Satu orang sahabat, dia berqasidah depan Nabi.
Kita tambah kata menyanyi, kita kata berqasidah. Dia berqasidah depan Rasulullah. Bila dia berqasidah depan Rasulullah, Rasulullah memuji orang tadi. Rahmatilah lidahnya, kata Rasul. Rahmatilah giginya, mulutnya. Tidak ada sebatang gigi pun yang rongok. Sampai ke mati, tidak ada sebatang gigi pun yang rosak. Dan Allah Ta'ala jadikan dengan lidah dia memuji Rasulullah, Allah bekatkan kehidupannya. Ada satu orang sahabat namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, beliau ini diletakkan satu tempat dalam masjid, satu tempat yang tempat itu tempat dia memuji Nabi. Memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memuji Rasulullah ini antara ibadah, kata ulama tasawuf, kerana Allah Ta'ala memuji baginda, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka ada orang kalau dia mau, sebab kata ulama memang jiwa manusia ini suka kepada muzik. Kalau orang tu berkata saya ni memang tak suka muzik, katakan dia pembohong. Katakan dia pembohong. Selagi mana dia manusia, Allah Ta'ala campak begitu. Sehingga Allah Ta'ala menyuruh kita, maknanya di dalam hadis ada menyatakan bahawa hiaskanlah Al-Quran dengan suara kamu yang indah. Zayyinu aswatakum bil Quran, hiaskanlah suara kamu dengan Al-Quran. Maka ada sahabat yang Nabi puji, oh sedap sungguh suara dia, Abu Hasan Asy'ari, suaranya begitu sedap. Ya Abu Hasan, engkau telah dikurniakan seruling daripada seruling Nabi Allah Daud. Apa maksud seruling? Bukan seruling nak gambarkan sedapnya. Maka Nabi Allah Daud alaihissalam pula Allah kurniakan suara yang merdu. Maka mendengar sesuatu yang merdu ini, itu naluri manusia. Kalau orang tu kata saya tidak suka bunyi nyanyian, bunyi-bunyian yang indah, itu maknanya tidak dapat diterima. Kerana itu naluri Allah Ta'ala bagi. Hanya kita gunakan yang mana yang dibenarkan, yang mana tidak dibenarkan. Begitulah Allah Ta'ala campakkan sesuatu, maknanya kehendak-kehendak yang tertentu. Lelaki inginkan perempuan, perempuan inginkan lelaki, tapi jalan yang benar, jalannya berkahwin, jangan berzina contohnya. Maka suka kepada bunyian-bunyian yang indah, maka ambil jalan yang dipuji, jalan yang dibenarkan. Jangan ambil jalan yang dikeji, jalan yang diharamkan oleh Allah. Kedemikianlah dikatakan bahawa sesuatu itu apabila saja tidak digemari oleh Allah Ta'ala, maka membawa kepada kebinasaan. Kata Imam Syafi'i, orang yang mendengar nyanyian-nyanyian yang lalai, kalau dia memuji Nabi, memuji Allah Ta'ala, itu kita tidak mahu kata diharamkan. Kerana apa? Kerana di dalamnya itu ada kebaikan. Lalu dikatakan bahawa kata Imam Syafi'i, kamu kena kembalikan syahadat. Al-Qadhi Abu Tayyib mengatakan bahawa mendengarkan nyanyian dari seorang perempuan yang bukan mahram, ini nyanyian, makna nyanyian yang bukan mahram, menurut kebanyakan ulama mazhab Syafi'i adalah tidak dibolehkan. Baik perempuan itu dalam keadaan terbuka maupun di sebalik hijab, baik merdeka maupun seorang hamba, maka ini tidak dibenarkan sama sekali. Jaga-jaga walaupun wanita itu mempunyai suara yang indah, maka menyanyi pula. Kalau lelaki menyanyi pun, suara menyanyi dengan nyanyian lagu-lagu yang membawa kepada lalai kepada Allah, itu dilarang sama sekali. Wanita lebih-lebih lagi, kerana wanita itu dia punya hukumnya masturatun, tertutup. Sebaik-baik wanita yang tertutup, maknanya yang tersembunyi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, orang yang memiliki hamba perempuan lalu menyuruhnya untuk menyanyi di hadapan orang ramai, ia adalah orang yang bodoh yang harus mengulangi syahadah. Imam Syafi'i selalu mengatakan,
Maknanya apa? Dia mengatakan kalau seorang hamba itu, seorang lelaki mempunyai hamba perempuan suruh nyanyi, maka tuan dia tadi kena ulang syahadah balik. Katanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pun mengatakan, memakruhkan bunyi-bunyian yang dipukul. Ia berkata hal itu adalah perbuatan orang-orang kafir untuk menghindar dari mendengar Al-Quran. Ini kata Imam Syafi'i yang berkaitan dengan ini, perbahasan yang berkaitan dengan alat. Maka ada alat dalam mazhab Syafi'i, perbahasan mengenai alat muzik ini ada ulama membahagikan 3. Yang pertama, semua alat muzik itu tidak dibenarkan, tetapi suara yang merdu dibenarkan. Maka jangan taranum dengan alat muzik. Kaki dia taranum dengan alat muzik. Baca Al-Quran dengan bayati, rasyikah dan seumpamanya, ditambah dengan alat muzik. Maka nyanyian, bunyi yang indah itu cukup dengan suara, tak perlu alat. Ini ulama-ulama yang pertama berpendapat demikian. Sesuatu yang merdu digemari manusia. Sesuatu yang merdu. Namun pendapat pertama mengatakan bahawa maknanya alat itu tidak boleh, semua tidak boleh. Dah suka satu yang indah didengari, itu cukup dengan suara. Maknanya ada orang benar dengan suara dia, oh Masya Allah, sungguh merdu. Baca yang sama, dia sebut Ar-Rahman Allamal Quran, kita sebut waktu juga, tapi dia sebut indah suaranya. Maknanya Allah memberi. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan alat, semua alat dibenarkan. Yang salah bukan pada alat, begitu pula. Yang salah pada suasana. Suasana macam mana? Okey, yang pertama pada percampuran laki perempuan. Satu. Yang kedua pada seni kata lagu itu sendiri. Kalau seni kata lagu itu maknanya membawa kepada lalai, memuji wanita dan seumpamanya itu, maka tidak dibenarkan. Maka katanya bukan pada alat itu. Dan itu pada keadaan. Macam ini dilarang. Kenapa keadaan dilarang memukul alat-alat pukul? Kerana apa? Kerana orang kafir dulu dia guna alat ini tambah orang dengar ngaji. Orang dengar ngaji. Katanya Imam Syafi'i, hal itu adalah perbuatan orang kafir untuk menghindarkan dari mendengar Al-Quran. Maka ketika Al-Quran dibacakan, jangan berkompang. Jangan guna alat walaupun kata nak mengindahkan. Jadi tidak boleh. Begitu juga dengan azan, begitu juga baca Quran, ya tidak dibenarkan. Dan apabila bertembung antara, contohnya lepas Isya ada orang nak baca Quran, satu kumpulan nak berqasidah, main alat kompang, maka kena utamakan Al-Quran. Bukan utamakan Al-Quran, dapat alat-alat kompang itu tidak. Maka di situ mengatakan bahawa ulama yang kedua mengatakan bukan pada alat, tetapi pada percampuran, pada suasana, pada seni kata yang dinyanyikan itu sehingga tak mengenai apa. Ini yang kedua. Yang ketiga, inilah yang dipegang. Apa dia yang dipegang? Yakni sebahagian alat diharamkan, sebahagian alat dibenarkan. Maka inilah yang dipegang oleh ulama-ulama. Ada ulama mengharamkan, maknanya ada ulama mengharamkan sebahagian ini, membenarkan sebahagian alat ini berdasarkan dalil-dalil yang tertentu. Oleh kerana perbahasan kita ini bukan perbahasan tentang alat, maka hanya menyatakan secara umum sahaja, memberitahu bahawa bila sahaja kita melihat apabila orang itu menggunakan alat-alat, tengok pada keadaan. Yang pertama, adakah alat itu alat yang dibenar ataupun tidak dibenarkan? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi alat itu dibenarkan, tapi alat yang dibenarkan dia berjoget pula. Contohnya, maka bercampur pula, tetap dilarang sama sekali. Kerana apa? Membawa kepada suasana yang tidak dibenarkan oleh syarak. Baik.
Ia juga memakruhkan permainan catur. Orang panggil chess. Permainan catur. Maka ada ulama dalam mazhab kita Syafi'i hukum dia makruh. Ada ulama mengharamkan dia. Maknanya permainan catur. Dan permainan catur ini permainan yang boleh membawa lalai. Kalau orang berahi sungguh main catur, siapa pagi dah sedar. Ingat maidan je. Maidan tak sedar sampai ke petang. Main catur tak sedar sampai ke subuh. Begitu. Kata guru saya. Guru saya kata, mana-mana perkara permainan asalnya harus. Tetapi bila membawa kepada haram, maka permainan itu bawa pada haram. Contoh dia nak main untuk apa? Dah nak rehat-rehat, nak tenangkan fikiran ke apa, sekadar main gitu saja. Tapi kalau main sampai tidur lewat subuh dok semayang, maka permainan itu menjadi haram hukum dia. Maknanya. Baik. Kerana apa? Permainan. Maka disebut catur. Di tempat kita tidak popular catur. Di tempat kita popular dam. Maknanya dam. Maka dam itu juga boleh lalai kepada Allah. Sungguh. Ini saya cerita dalam masjid ini. Dulu masa saya belajar di pondok dahulu, maka kita pergilah sembahyang Jumaat. Maka disuruh mayang di Jumaat awal-awal. Pergi awal-awal sebab kita belajar dahulu jalan kaki. Jalan kaki 300 meter, 400 meter begitulah jalan kaki. Nak sampai ke masjid. Jadi bila jalan kaki itu awal sebelum daripada sembahyang Jumaat, maka saya pun terpandang di atas wakaf tu ada hamba Allah duk main dam. Main dam. Baiklah. Lepas pada tu baliklah sembahyang Jumaat. Oleh kerana kita jalan kaki mungkin lambatlah. Tiba-tiba sampai lalu tengok ada lagi main dam. Tadi sebelum main Jumaat ada main Jumaat ada. Tapi bagus lepas main Jumaat tu baju lain dah. Lepas daripada itu petang, kebetulan petang tu ada puasa minggu. Kita pun keluar tengok ada lagi main dam. Oh lamanya. Betul lah katanya. Maidan 2-3 papan tak sedar sampai ke petang. Maknanya lalai kepada Allah bahaya. Bahaya begitu. Maka sebenarnya disebut catur ke maidan ke apa-apa ke melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Itu tak masuk kadang-kadang bawa pada perbalahan dan seumpamanya, mengeluarkan kata-kata yang keji, menghina. Pihak kita menang, dia kalau kita hina dia, ini lagi-lagilah membawa kepada dosa. Maka melalaikan manusia dari mengingati Allah, sebab hal itu bukan daripada perbuatan orang-orang yang ahli agama. Maknanya. Maka ada sukan bagus. Kamu main sukan sampai letih pun tak apa, dapat pahala. Apa dia? Memanah, berkuda, berenang. Ini sunnah Nabi. Kata ulama tentang sukan memanah. Setiap kali kamu memanah, satu kamu lepas anak panah, dapat pahala. Kamu pun habiskan duit. Beli berapa busur panah? Tak mahal. Ada 800, ada 400, ada 300. Maka kita pun habiskan duit beli busur panah. Kemudian habiskan duit. Berapa sebatang anak panah? Lebih kurang RM10 sebatang. Anak panah RM10 sebatang. Nak sedap beli 15. Apa nak sedap lagi RM25 sebatang. Maknanya habis duit. Kata ulama, habis duit untuk sunnah Nabi dapat pahala. Dapat pahala. Itu bahagian memanah. Maka kita pun tengok memanah ni bagus ni, kita pun main ke amanah. Tapi tak kena amal tepat. Sampai mana sudah. Lepas pada tu bersukan. Bersukan apa lagi dapat pahala? Bersukan berkuda dapat pahala. Kita dapat tenaga berkuda ini. Tenaga pun jadi cergas. Maknanya bila kita main kuda, kita pun berpeluh, maka mendatang kekuatan tubuh badan kita, akal kita pun jadi cergas. Kemudian kita pula main kuda tadi ikut sunnah Nabi pula, dan seumpamanya banyak pahala-pahala. Main basikal tak ada sunnah. Kalau berpeluh, tapi main kuda berpeluh dapat pahala. Kata ulama, saya dulu
Saya ni kata peribadi kita dulu, kita penuh kata, apalah orang main kuda, buat habis piti. Dulu, buat habis piti je. Main kuda berlari-berlari, letih-letih gitu. Ai, kalau dok kita dok lah. Sungguh dulu. Satu hari saya jumpa sahabat saya. Beliau ni belajar di Yaman. Dia buka pondok. Dia ini muda. Tapi dia main kuda sama. Maka saya pun heran. Saya pergi jumpa dia. Dia cerita tentang kelebihan berkuda. Ustaz dia kata kita main kuda ni dibetulkan orat-orat kita. Ada satu orat. Tukang urut profesional pun tak sampai urat tu. Nak sampai kena main kuda baru sampai. Ya betul. Oh gitu, kata dia. Kata dia. Baiklah, satu hari saya jumpa dengan Syekh Sufyan. Syekh Sufyan ini adik kepada Syekh Nuruddin. Syekh Sufyan itu jumpa dia. Dia bawa satu kitab. Maka kita pun baca. Masya Allah. Siapa yang habiskan duit dengan berkuda, duit dia infak fisabilillah. Setiap langkah kuda pun dapat pahala. Satu langkah kuda. Takkan nak main selakah je. Setiap langkah. Maka demikianlah. Ambil sukan yang dibenarkan. Jangan ambil sukan yang melalaikan. Ambil hiburan yang membenarkan. Jangan ambil hiburan yang melalaikan kita kepada Allah. Imam Malik melarang mendengar nyanyian. Ia berkata, jika seseorang membeli hamba, ingat Imam Syafi'i kata apa? Kalau suruh menyanyi, suruh mengucap semula. Itu ke Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, melarang mendengar nyanyian. Ia berkata, jika seseorang membeli hamba perempuan dan ternyata perempuan itu seorang penyanyi, ia harus mengembalikan hambanya. Dia pun nak beli hamba di pasar. Zaman dulu ada hamba. Pergi ke pasar beli hamba. Sudah beli hamba, balik-balik suruh buat kerja. Sambil buat kerja, nyanyi-nyanyi. Tanya hamba ni, kenapa kamu suka nyanyi? Saya beli kamu suruh buat kerja. Lah, saya ni kan penyanyi dulu. Maknanya, kalau begitu, kata Imam Malik, muatar balik, ambil hamba yang lain. Lambu-lambu ni. Lambu ni. Maknanya, pendapat ini merupakan kesepakatan semua ulama Madinah. Kecuali Ibrahim ibn Sa'id, sementara Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala memakruhkannya. Bahkan menyatakan bahawa mendengar nyanyian adalah dosa. Apa makna makruh ini? Dibencinya. Maka demikian juga semua ulama Kufah, Sufyanus Tsauri, Hamad, Ibrahim Asy-Sya'bi dan lain-lain. Abu Talib Al-Makki membolehkan mendengar nyanyian yang beramai-ramai. Dia panggil choir gitu lah. Duduk kumpulan ramai-ramai. Jadi tak tahu suara dia. Sedap kali kita ada suara pun boleh duduk ramai-ramai. Maka ada Abu Talib Al-Makki, dia kata ni pendapat dia, Abu Talib Al-Makki membenarkan. Makki ini bermakna Mekah. Membenarkan mendengar nyanyian choir. Orang panggil choir orang ramai tu. Mana ramai-ramai tu. Itu tak apa. Tak tahu siapa sedapnya suara. Maknanya kalau gitu kita pun boleh juga tumpang. Maknanya kenapa? Kerana dia bawa beramai-ramai. Dulu masa belajar dahulu, kita ada satu kumpulan, dia panggil kumpulan berzanji. Berzanji mahabat. Maka orang pun ajaklah kita masuklah. Tapi yang berzanji itu seorang dua je. Lepas tu berdiri mahabam beramai-ramai. Mahabam beramai-ramai yang suara sedap seorang dua je. Kita tu patupang gitu menang contohnya. Jadi tengok. Maka bila orang ramai-ramai macam itu, katanya itu dibenarkan. Ia mendengar pendapat itu daripada para sahabat Nabi SAW seperti Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Al-Jubai, Mughirah ibnu Syu'bah, Muawiyah dan lain-lain lagi. Ia pun mengatakan bahawa para ulama salaf daripada para sahabat, tabi'in dan orang-orang Hijaz biasa mendengarkan nyanyian pada hari-hari tasyrik. Sahabat Nabi dengar juga nyanyian-nyanyian. Maka ulama-ulama kata boleh. Kerana apa? Ada sahabat-sahabat Nabi mendengar-dengar juga nyanyian. Tetapi mereka mendengar dengan nyanyian yang dikatakan Abu Talib Al-Makki ini mengatakan nyanyian yang bentuk beramai-ramai begitu. Satu,
dia juga berkaitan apa isi kandungan yang ada di dalamnya itu. Demikian pula penduduk Madinah, Abu Marwan Al-Qadi memberitahu kami bahawa penduduk Mekah biasa mendengar nyanyian. Sebab tu nak bagi tahu memang sifat manusia suka mendengar nyanyian. Maknanya, dan ia pun mempunyai hamba perempuan yang biasa menyanyi di hadapan orang baik. Ada ulama membenarkan, ada ulama tidak membenarkan. Ada ulama membenarkan tapi biar cara berkumpulan. Cara berkumpulan. Ini pendapat ulama. Jadi ada satu orang kiai. Orang bertanya tentang muslimat bermahabban. Mahabban dan sebagainya. Maka dia pun baca, orang tertanya dia, apa hukum para muslimat ini berselawat, bermahabban, beramai-ramai? Dia tak jawab. Dia pun nyanyi. Sallallahu, dia suruh orang ikut ramai-ramai. Dia tak jawab. Dia pun ikut. Maka orang pun tahu jawapan dia. Maknanya ada yang membenarkan. Kerana apa? Kalau begitu, maknanya bila kata begitu, ada ulama kata membolehkan. Kenapa? Menggalakkan mereka itu memuji baginda, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kata boleh, tapi kalau boleh secara beramai-ramai begitu. Kerana apa? Kerana cara beramai-ramai begitu lebih jauh daripada membawa fitnah. Abu Hasan Ibnu Salim ditanya, mengapa engkau menolak nyanyian? Padahal Al-Junaid Baghdadi, As-Siri As-Saqati, Zunnun Misri biasa mendengar nyanyian. Ini ulama-ulama besar. Syekh Junaid Baghdadi suka dengan nyanyian. Tapi yang dimasukkan nyanyian jangan salah faham, bukan lagu-lagu yang maknanya lagu-lagu yang lalai itu tidak, tapi nyanyian lagu-lagu yang membawa ingat kita kepada Allah. Nyanyian yang membawa ingat kepada ibadat pada Allah. Dulu kita ada buat kelas budak-budak, kelas ngaji, kelas Iqra 1-2. Tapi kita tahu sang ayah dia ini tidak sembahyang. Sembahyang. Jadi macam mana caranya? Maka kita pun ajarlah. Kalaupun kita tak pandai menyanyi, kita tak pandai suara pun dah sedap, kita ajar juga budak-budak. Sepohong kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Lagi apa? Tiada guna hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, gitulah. Lupa saya ayat dia. Jadi saya suruh dia nyanyi. Jadi setiap kali nyanyi tu, maknanya sepohong kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Apalah guna hidup gana tahu 1000 tahun tidak sembahyang. Gitulah. Dia pun nyanyi lah. Saya tengok ayah macam nak marah. Kenapa? Kerana nyanyian itu sebenarnya ada unsur nasihat, tidak ada masalah. Maknanya bahkan kadang-kadang memberi pengajaran. Ada orang payah nak ingat sifat 20, tapi ada orang yang mengqasidahkan sifat 20. Ada orang payah nak ingat Asmaul Husna, nak ingat, tapi ada orang buat alulan seperti nyanyian, maknanya yang beralur indah, maka mudah pula ingat. Memberi manfaat yang begitu baik. Maka tengok kebijaksanaan para ulama, mereka membenarkan dengan tujuan membawa kebaikan. Maka ingat, orang tanya, ada tak ulama-ulama besar mendengar nyanyian-nyanyian? Ada. Siapa? Syekh Junaid Baghdadi, As-Sir As-Saqati, Az-Zunnun Misri. Ini 3 ulama besar ni biasa dengan nyanyian-nyanyian. Mendengar qasidah. Bahkan ulama, para wali-wali pun begitu. Imam Abdullah Al-Haddad membuat qasidah-qasidah. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Macam-macam dia baca. Maknanya mereka berqasidah mendatangkan nyanyian-nyanyian yang menggalakkan orang ibadah kepada Allah. Itu tidak ada masalah. Boleh. Maknanya. Maka ditanya, kenapa kamu menolak sedangkan ada ulama-ulama yang mendengarnya? Lalu dia pun menjawab, bagaimana aku akan menolak nyanyian? Sebenarnya aku tak tolak pun, sedangkan orang yang lebih baik daripada aku, Abdullah ibn Ja'far At-Tayyar, membolehkannya. Ia pun biasa mendengar nyanyian.
Biasa. Maka para ulama pun suka dengan qasidah, nyanyian. Itu dibenarkan. Jangan kita melarang perkara yang dibenarkan. Kita membenar benda yang dilarang. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah mengampunkan akan segala kesalahan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizna ilman nafi'an wa zukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.